Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Wa ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selamat petang Ramadan yang ke-24 pada hari ini. Alhamdulillah, sama-sama kita puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana Allah masih lagi memeliharakan umur kita, boleh lagi kita boleh buat ibadat dan boleh lagi buat benda-benda yang baik yang Tuhan buka di hadapan kita. Alhamdulillah. Maka saudara-saudari yang dikasihi sekalian, daripada awal Ramadan sampai kepada hari ini, maka tujuan kita tak lain tak tidak ialah satu ataupun dua saja, iaitu kita ada usaha supaya nak selamat daripada seksa kubur dan daripada celaka hidup dunia dan seksa di kubur dan kena azab di dalam api neraka di akhirat kelak. Itu yang pertama yang kita duk lari-larikan. Dan yang kedua, benda yang kita nak, benda yang kita cinta, benda yang kita nak cari-cari, iaitu kebahagiaan dunia walaupun tak sempurna sebab dunia tempat cubaan, dan dapat nikmat kebun daripada kebun syurga, dan dapat nikmat yang hebat dengan masuk syurga Allah di akhirat nanti insya-Allah. Maka awal-awal kita ada bicara tentang hadis-hadis yang dirayat Ramadan, kelebihan Ramadan, tujuan Ramadan. Kemudian kita mari baca pula hadis-hadis yang Nabi dak cerita kepada kita tentang api neraka dan cara Tuhan seksa hamba yang dalam neraka Jahannam. Maka dengan kita dengar hadis semacam itu, sikit sebanyak Tuhan capak dalam hati kita, berasa gerung, berasa takut, berasa orang panggil apa, tak orang panggil usaha nak lari selamat daripada api neraka. Sebab tu kita pilih berkecek muzakarah lepas pada tu, pilih amalan yang terbaik yang apabila kita buat kita selamat daripada api neraka. Nah, maka kita mula sekali dengan sedekah. Kemudian pada tu dengan doa Allahumma ajirna minan nar, pas maya dah dalam sujud dan belum buat salam. Lepas pada tu pula dengan kita melazimi banyak kita kata la ilaha illallah dalam hidup kita. Kemudian pada tu pula zikir. Nah, subhanallahi wa bihamdi. Nah, dalam zikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, subhanallah satu kali, alhamdulillah satu kali, Allahu akbar satu kali, la ilaha illallah satu kali, subhanallah wa bihamdi satu kali. Nah, maka ambil masa kita tak panjang, dah 10 minit saja. Lepas pada tu pula kita mai bicara masalah apa pada tu ni, dengan kita istighfar, dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Lepas tu mari bercara taat kepada ibu dan bapa. Nah, maka hari ini insya-Allah bersangkut paut dengan muzakarah kita kemarin, kita duk royak sebelah perkara lebih kurang benda yang apabila kita buat ni kita dapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iaitu hari ini kita akan berbicara tentang amalan yang agung, amalan yang baik yang saya berhajat orang panggil apa dalam hidup saya, dan semua orang Islam berhajat lebih-lebih lagi di hari ini kita duk hidup di masa akhir zaman saudara semua. Maka benar ni tak lain tak tidak ialah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat kepada Nabi anak kecil besar yang buat kita ni tenang jiwa. Maka tenang jiwa ni satu nikmat yang amat besar. Tenang jiwa ni dia bukan di harta benda. Orang harta banyak tapi serabut supaya nak pecah otak-otak. Harta banyak tapi tak menyerah tidur. Harta banyak peringkat tinggi tapi nak pergi kemana takut belakang. Berkoyak marilah otak dia, kata orang tu nak takir dia, orang nak bedil dia, orang nak buat kainak ke dia, orang nak buat sihir dia. Nah, duk koyak sore diri lagu tu. Maka duit banyak pun tak tenang jiwa. Peringkat tinggi pun tak tenang jiwa. Nah, maka masalah tenang jiwa dia tak ada hubak. Tak ada. Kalau hubak we menyerah tidur ada, we hilang akal. Maka hubak we menyerah tidur. We mengatuk ada tu. Tapi hubak makan apa untuk mentenangkan jiwa, bahasa sedar, bahagia, tenang, tak kira berlaku apa pun, hati tenang, hang tak ada hubak. Bak ke dunia tak ada hubak. Nah, tetapi dalam agama ada hubak banyak. Nah, tapi bukan banyak sangat, ada hubak. Nah, maka yang paling baik sekali supaya dapat lepas nikmat ni, nikmat tenang jiwa ni. Saudara semua, kadang-kadang kita yang tak sabuk sungguh-sungguh ni, kita tak berasa nikmat ni. Nikmat tenang jiwa ni. Nah, orang yang tak tenang jiwa ni dia panggil salah habah. Gelisah. Susahlah hidup, tak berjumpa dengan bahagia. Tak berjumpa. Nah, dalam masa yang telah lepas mari, nah, benar berlaku sungguh. Kawan saya tak jauh daripada ni. Nah, seorang ni wak dengan dia serabut, wak dengan dia ni dia panggil apa? Mari macam-macam lah utak dia ni, akhir-akhir gapo berlaku saudara semua tahu ke tak? Dia ratung tekak dia sendiri. Ratung tekak bunuh diri sendiri. Jangan buat main dengan dia panggil serabut ni. Nah, sebab tu nak dia panggil bahaya tak bahaya sampai kan Nabi berdoa minta berlindung. Nah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nabi minta berlindung. Maka dia Nabi minta berlindung tu hak besar tu. Penyakit bahaya tu. Nah, tu. Sebab tu sebaliknya pula nikmat tenang jiwa ni nikmat besar. Nah, nikmat besar. Tak ada berasa takut, tak ada berasa serabut, tak ada berasa susah gelisah. Walaupun tuai kadang-kadang makan berapa cukup tapi tenang jiwa. Nah, maka tenang jiwa ni dia panggil syurga dunia. Syurga dunia. Nah, maka benda yang buat kita mudah sekali tenang jiwa kita ialah dengan salawat kepada Nabi dan dengan zikir Allah. Allahu Akbar, tenang jiwa. Maka lebih-lebih lagi bab serabut ni dia dua. Nah, serabut dunia, serabut akhirat. Sabuk dunia, sabuk akhirat. Maka kena-kena amalan ia boleh bab-bab dunia ya, akhirat tak boleh. Tapi selawat ke Nabi tidak. Dunia pun tak serabut, selamat daripada serabut, akhirat lebih lagi selamat daripada serabut. Allah. Sebab tu salawat kepada Nabi anak kecil bagi pintu syurga. Nah, wak wisore tu makin banyak dia salawat ke Nabi, dia jauh daripada api neraka. Makin banyak selawat ke Nabi, maka dia tak akan berjumpa dengan neraka.
Sebab tu orang duk selawat ke Nabi ni, nah tanah air butung dah ada dah pada diri dia. Saudara semua, cuba kita mari baca satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada Ubay bin Ka'ab. Nah, dia kata, ya Rasulullah, saya ni jenis manusia yang suka berdoa. Nah, yang suka berdoa. Nah, maka selepas daripada Tuhan ayat suruh salawat kepada kamu, maka saya nak salawat kepada kamu. Tapi masa saya tu masa doa saya lah. Kalau gitu saya nak masuk sikit salawat kepada kamu. Maka ya Rasulullah, banyak mana saya kena salawat kepada kamu? Nah, maka Nabi kata, ikutmu sukalah. Ikutmu suka. Nah, maka jawab Ubay bin Ka'ab, kata, ya Rasulullah, kalau gitu saya nak menjadikan salawat kepada kamu dalam masa doa saya sehari semalam 24 jam ni, ia adalah panggil lepas subuh Pak Nyening, masa dia panggil apa wirid dia dan doa dia tu. Lepas maya pula waktu duha, lepas zuhur, lepas asar, malam apa. Kita buat misal mudah-mudah dah hipung marifat dalam nejer kita kata. Nah, masa ya doa wirid dia apa gitu ni. Maka ya Rasulullah, kalau gitu saya nak menjadikan salawat kepada kamu dalam masa doa saya tu nejer lebih kurang, misal kata saya nak menjadikan 1/4 neng nasi. Neng nasi ni iaitu sejam setengah lah kalau nejer lah. Maka Nabi kata, comel baik, tapi kalau mau tambah lebih baik lagi dah, lebih baik lagi bagimu. Kalau gitu ya Rasulullah, saya nak menjadikan salawat kepada kamu ni dia panggil 1/3 dengan sam dalam masa doa saya. Maka Nabi kata, baik, dengan sam ni 2 jam lah, kalau nejer 2 jam. Nabi kata, baik, comel, bagus, tapi kalau mau tambah lebih baik lagi. Kalau gitu ya tak, bagi tengah. 3 jam untuk doa, 3 jam untuk salawat kepada kamu. Maka Nabi kata, comel, baik, tapi kalau mau tambah lagi lebih baik lagi bagi kamu. Maka dia kata, kalau gitu ya Rasulullah, saya nak menjadikan salawat kepada kamu dalam nejer tu, misal kata saya nak jadi 4 je air song nesang 4 je. Nabi kata, comel sangat, bagus menang, tapi kalau kamu tambah lagi lebih baik bagi kamu. Maka dia kata, kalau gitu ya Rasulullah, saya nak menjadikan masa doa saya semua nejer tu, semua tu untuk salawat kepada kamu saja. Tu dia. Bawa dia kata lagu tu, Nabi kata kan? Nabi kata, idzan yakfikallahu hammad dunya wal akhirah. Allah. Kalau gitu, dia benar-benar buat lagu tu, nescaya Tuhan akan mencukupi Tuhan tak akan bui kamu serabut bak dunia bak akhirat. Maka hari ni kita takut ni bak dunia ni serabut masa depan nak makan gapo, masa depan nak hidup lagu mana, anak kita lagu mana, kita boleh kerja ke tak masa depan ni. Hari panggil pun nak gelak ni, gelak lebih-lebih lagi lah ni gelak kita ni. Gelak sungguh, gelak mai-mai dah gelak sungguh. Orang malik klik marifat gelak tak nak buat gapo. Maka dia biasa berjual buat kedai jual cing. Sebab apa? Tak ada orang beli, tak ada orang makan, duit tak ada. Orang susah. Kedai tu mesti teretek. Kedai mimpung hak orang paling kampung tu hak ada 2 jadi 10. Lebana besar hak ada orang panggil apa 30 jadi 100. Pas nak orang makan mana? Orang makan orang tulah ya. Bahkan kalau kedai asal tak tambah pun orang makan kurang. Sebab apa? Duit tak ada. Bagaimana kedai tumbuh orang panggil 2 ganda pula? Kalau gitu orang panggil apa gelap. Paling kanan gelap, paling kiri gelap, depan gelap, gelemak. Saudara semua ingat, jikalau di hadapan kita ni bab ke dunia kita nak ukar tak leh, bab agama ada. Jangan lupa Allah. Dan ni senjata kita selawat kepada Nabi. Tuhan akan akad serabut daripada dia. Lepas tu bukan bab dunia saja tak serabut ni, akhirat pun ia tak akan serabut. Tak Nabi mai dah. Kalau gitu haru-haru di akhirat kelak matahari jika tak kena bimbang. Tu dia. Titi sirat tak kena bimbang. Timur surat amalan tak kena bimbang.
Timbang neraca, tak kena bimbang. Sebab apa? Sebab kamu salawat ke Nabi. Nabi kata tak kena bimbang. Dengan makna kamu jadi ahli syurga. Allahu Akbar. Saudara semua, orang yang salawat ke Nabi ni, berhutang tak berhutang, Nabi kata dalam hadis yang lain, selama mana dia duk salawat, selama itulah malaikat berdoa ke dia. Allahu Akbar. Malaikat yang ramai tak tahu jumlah banyak mana tu, tak ada bukti-bukti duk berdoa ke dia selama dia duk salawat ke Nabi. Maka bukan setara tu sewenang ya. Maka apabila dia salawat ke Nabi ni ada lagi kelebihan. Nanti kita sebut sosok insya-Allah. Nah, maka salawat ke Nabi, nah malaikat berdoa. Daripada hadis yang Nabi kata mana? Nabi kata, "Man shalla alayya salatan", siapa-siapa daripada orang beriman mensalawatkan ke atas aku, lam tazal al malaikatu tusalli alaihi ma shalla alayya. Nah, maka sentiasa para malaikat duk salawat kepada dia selama mana dia duk salawat ke aku, Nabi kata. Ai malaikat tak buti-buti. Nah, itu fal yuqilla abdun min zalik aw liyukthir. Maka ikut mengkehendaklah wahai hamba Tuhan orang beriman, mun nak sikit mun dapat sikit doa para malaikat, mun nak banyak mun kata banyak, mun dapat banyak doa malaikat. Maka saudara semua faham dah. We faham. Faham kata gapo doa malaikat. Doa malaikat ni mana apa? Makna kata doa yang Tuhan terima cerak 100%. Sebab malaikat tak derhaka kepada Allah. Nah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tu sifat malaikat. Malaikat tidak pernah derhaka kepada Allah, tak pernah buat maksiat. Bahkan apa saja hak Tuhan suruh daripada perintah, mereka berlomba buat dengan sempurna. Ni malaikat. Kalau gitu doa diterima oleh Allah cerak dengan tak ada khilaf, dengan tidak ada syak. Nah, penuh yakin diterima oleh Allah doa yang malaikat berdoa. Kalau gitu malaikat doa gapo kepada orang salawat ke Nabi? Ya ta, ya Allah, merahmatikanlah kepada hamba-Mu seorang ni sebab dia salawat kepada Nabi Engkau ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa dia ya Allah. Merahmatikanlah dia ya Allah. Doa lagu tu lah. Doa ulai-ulai tak buti-buti selama mana kita duk salawat ke Nabi. Allahu Akbar. Nah, maka doa kalau tak terima, orang panggil apa itu lagi. Ning terima cerak. Kalau gitu cerak dengan tidak syak, Tuhan ampun dosa orang salawat ke Nabi. Cerak dengan tidak syak, Tuhan merahmati. Dia Tuhan merahmati, orang ni tak kelakar sampai bila-bila. Allahu Akbar. Kalau gitu, kalau tidak ada kelebihan lain di atas salawat ke Nabi, malaikat ada hak ni pun cukup dah kita kena salawat. Apakah ada hak lain lagi saudara semua? Nah, baik, lagi daripada kelebihan salawat kepada Nabi ialah sekali kita salawat, Tuhan apa ni? Tuhan beri nur kepada kita. Tuhan buka pintu baik kepada kita. Salawat sekali Tuhan beri hidayah. Salawat sekali Tuhan masuk hidayah, Tuhan masuk nur. Salawat pula Tuhan masuk nur pula. Nur ni Tuhan akan pindah kita daripada sesat kepada betul. Salawat apa? Pindah sesat daripada betul. Pindah daripada sesat kepada betul. Pindah daripada jahat kepada baik. Nah, pindah baik daripada lebih baik. Lagu itulah. Kau salawat kau dapat baik. Kau dapat baik. Kau dapat baik. Kau dapat baik. Begitulah siapa kepada akhir nyawa dia, maka dia ahli syurga. Sebab tu saudara semua yang saya biasa rakyat sama-sama dah, daripada senjata yang paling baik sekali yang para ulama ahli sunnah wal jamaah bagi tahu kepada kita pada akhir zaman, masa haru-hara, masa yang wakwi orang tu celaka, wakwi orang tu kufur dengan Allah, wakwi orang jauh daripada Allah, wakwi orang tu berlomba buat maksiat. Nah, hari itu benda yang paling baik sekali yang kita ambil buat senjata kita ialah salawat kepada Nabi. Sebab apa? Sebab ia tak akan geleceh, ia tak akan sesat,
Sebab apa? Sebab selawat sekali Tuhan pindah ya daripada tak baik kepada baik. Selawat pula Tuhan pindah ya pula Tuhan dia panggil tolong kawawi. Tolong buat pagawi. Dia tak gelecah kepada maksiat. Dia tak gelecah ke sesat. Dia tak juluh lubai dak. Betul tiasa betul dia tak jalan yang diredai oleh Allah sampai kepada syurga Allah selama mana dia selawat kepada Nabi. Kalau gitu saudara semua, saya rasa saudara semua dah yakin kata kita sekarang ni duduk akhir zaman. Nah, banyak benda-benda bala bak ke dunia bak agama penuh. Nah, lebih-lebih lagi saudara semua, satu benda yang saya nak royak, hadis dalam Sahih Muslim, hadis sahih, masa kita dah ke masa akan datang lambat atau banyak tak tahulah, tapi mesti berlaku sebab ada hadis royak bab ni. Gapo? Iaitu masa dulu hari itu, masa Nabi Sulaiman igat setengah-setengah syaitan-syaitan ni, anak cucu iblis yang jahat-jahat ni, Nabi Sulaiman igat, maka tambak lepas di laut. Tapi hak Nabi Sulaiman buat ni, ia bukan akan duduk lagu tu sepanjang masa dak, sampai kiamat dak. Ia akan terlucu. Jadi benda hak alat hak Nabi Sulaiman ikat tu, tali ke atau gapo ke, ia akan putus, akan terlucu pada akhir zaman. Maka syaitan-syaitan itulah akan mari kepada masyarakat Islam dengan rupa orang. Ia pelangrang dengan rupa orang. Lepas tu dia masuk masjid, dia jadi guru Quran. Dia akan jadi guru Quran dan mengajar orang baca hadis Nabi. Tapi dia beracung dalam hadis supaya orang sesat, supaya orang tinggal agama, supaya orang benci ke agama. Sebab tujuan ia nak mensesatkan anak cucu Adam. Ia nak membinasakan, nak mencelakakan anak semua. Anak cucu tu ada. Nah, tapi akhir zamannya teruknya sebab syaitan ni ia mari rupa orang. Nah, rupa rupa baba mengajar orang dalam masjid, padahal dia syaitan. Allahu Akbar, ning takut. Pak kita nak tahu mana kata ia syaitan tak tahu kita. Tapi kita ni ya ning tu guru Quran, kita hormat, kita dengarlah ke apa yang ngajar. Babo main ngajar kita dengarlah, kita nak itu. Ambil dia sebab dia orang baik. Nah, tapi padahal dia syaitan dah. Ning takut saudara semua. Nah, tapi tak berlaku lagi dah boleh di masa kita. Tapi masa akan datang ni, nah, kalau umur kita panjang, boleh ada kita dah. Masa anak kita, cucu kita sirat dah. Nah, sebab tu kita kena bersenjata hari ni. Kita kena ada alat untuk buat lawan benda tu. Supaya jaga kita, tak sekali kita kena tipu di para syaitan dan orang panggil apa benda-benda yang lain. Maka sebaik-baik senjata kita pada hari itu, bahkan di learning dah saudara semua, ialah salawat kepada Nabi. Saudara semua, ini harga besarnya salawat ke Nabi ni. Nah, tapi orang tak tahu, orang yang tak biasa dengar, tak berasa nak buat. Padahal dia lah lebih sekali daripada amalan lain-lain. Saudara semua. Nah, lagi pula daripada kelebihan salawat ke Nabi ni, rezeki murah. Rezeki murah. Murah sungguh. Bukan murah main-main dak. Nah, siapakah para ulama kata apa? Siapa-siapa yang membanyak salawat kepada Nabi waktu malam ni, membanyakkan siapakah ratus-ratus, maka seolah dia tanam pangkayu duit di depan rumah dah. Seolah dia tanam pangkayu duit di hadapan rumah dia dah. Rezeki akan masuk tak putus-putus. Sebab tu dia tenang jiwa orang salawat kepada Nabi. Nah, Allahu Akbar. Kisah banyak benar lah kisah yang bagi tahu kepada kita tentang orang salawat kepada Nabi ni, bagaimana rezeki yang mari cari dia dengan dia tak sengka-sengka, tak hitung-hitung, tak kira-kira, tiba-tiba mari. Nah, Allahu Akbar. Allah Akbar.
Lagi pula saudara semua, daripada kelebihan salawat ke Nabi, tapi belum lagi tu, nah, saya nak cerita dulu satu kisah, nah, yang orang panggil apa, yang jadi dalil dan bukti kepada kita, kata salawat ke Nabi ni benar-benar dan sungguh-sungguh, nah, puca yang wa'wi seorang tu rezeki dia murah. Jadi ada seorang, nah, tu dia berlaku boleh hadir kata-kata dalam 200 tahun dulu, lebih kurang gitulah. Nah, dengan seorang yang agama dia Islam, maka dia ni dekat hutan, orang susah, dekat hutan banyak. Maka tuan hutan ni hak ning mari, hak tu mari, hak nung pun mari. Sebab ya butai ni dia buat masa. Nak butai duit berapa ni? Orang panggil 10 dinar. Bila bayar? Sebulan lagi bayar. Tiba-tiba tak boleh bayar. Dia butai duit ke ni pula. Butai. Siapakah duit yang butai ni banyak lah. Siapa 500 dinar. Saudara cuba terbayangkan, sedinar tu duit emas masa dulu, duit kita lah ni lebih kurang 5,000 kop. Ataupun 6,000 kop lah ni. Tak apalah kita kira mudah-mudahan 5,000 kop. Pada 5,000 kop, kalau 100 dinar, 500,000, kalau 1 dinar 5,000, 10, 50, 100, 500, 500. Kalau gitu, kalau 500 dinar ni 2,500,000. Banyaklah ya, atas banyak. Saudara semua. Lepas tu dia kata tak apa, insya-Allah saya nak bayar. Maka dia pergi berjumpa dengan orang toke dia kedah. Butai mari 500 dinar. Supaya nak bayar hotel tuan hotel yang teretek dia bayar dia butai sikit sore tu. Maka tuan toke tu pun bui, tapi dia tanya, bila kamu nak bayar? Ya tak masa, sebulan ke 2 bulan ke tak apalah, tak pergi masa. Maka ambil duit mari bayar, hotel bayar habis. Lepas tu susah lagi sebab mari pak tu untuk bayar hotel. Tu. Sampai hari hak janji nak bayar hotel, duit tak ada nak bayar. Tak ada nak bayar. Susah. Kalau gitu, dia pergi mengaku depan toke kata, saya duit tak ada nak bayar. Saya kerja tak boleh. Tak dapat duit nak bayar kepada toke. Maka toke marah sungguh-sungguh, bukan duit ke sikit. Maka naik mahkamah. Maka qadi tanya, kenapa tak bayar duit? Membutai sungguh tak? Ya, saya butai sungguh. Siapa lagi masa? Ya, siapa dah masa. Lepas tu nak tak bayar? Saya duit tak ada. Kalau gitu saya ambil kamu bogok ni. Ya tak, buatlah. Saya rela masuk go. Sebab apa? Saya duit tak ada sungguh. Baik. Kalau gitu tak ada apa. Mung masuk go. Hukum lah. Hukum kata masuk go. Maka orang fakir miskin ni dia kata, ya wahai Tok Qadi, saya minta masa semalam ni. Petang ni kamu sebuh halal saya lagi go. Saya nak mai serah diri esok hari. Esok hari saya nak mai serah diri. Sebab saya keluar daripada rumah, tak balik rumah lagi ni. Maka saya bimbang takut isteri saya, anak saya bimbang kok mana kita tak kelik. Saya kena kelik ayat kepada isteri saya sepatah. Insya-Allah esok hari saya mai serah diri masuk go. Sebab saya salah. Tok Qadi kata, "Pakal mu lari? Kalau ku izin kamu kelik. Pakal mu lari?" Buat bagaimana? Siapa nak jamin? Dia kata, "Tok Qadi, saya ni orang benar. Saya tak lari. Saya mai serah diri cerak esok. Bui keluarga saya. Saya tak ayat berita aja. Selamat tinggal dengan isteri saya dulu, dengan anak saya dulu. Sekadar mana yang tukar jemput saya go.
Kalau setahun pun setahun. Nah, maka Tok Qadi kata, saya bukan tak percaya kamu, tapi bak mahkamah ni, bak buruan ni bak saya. Siapa nak jamin? Jika ada jamin, tak apa aku izin bagi kamu kelik. Maka dia kata, kalau gitu, orang yang jamin aku ialah Rasulullah. Rasulullah. Jika aku tak mari esok ni, aku bukan umat Nabi Muhammad. Nah, maka Tok Qadi perhati kelih kepada perkataan dia tu. Nampak kata dia ni orang betul. Orang benar kecek keluar daripada hati. Bukan nak kecek nak lepas-lepas diri nak tipu dak. Ya, baik. Kalau gitu pagi esok mari serah diri. Terima kasih Tok Qadi. Kelih. Kelih lagi pak. Isteri tunggu dah tu. Tunggu dia saja dapat tunggu makan ni. Lapar. Kelih mari pak tak ada apa perkara mahbub. Dan dia pun cerita ke isteri dia, banyak kata berlaku lagu tu. Esok dia kena diserah diri. Dah kepada Tok Qadi, masuk go tak halau mana. Maka dia kata alhamdulillah mujur lagi Tok Qadi wi abai klik mari. Kalau gitu abai suami saya, kekasih saya, bagaimana kamu boleh klik mari dengan sebab berkat Nabi. Yang kamu kata orang jaminnya ialah Rasulullah. Kalau gitu abai, bagaimana kenapa ke abai je kalau malam ni kita mari selawat ke Nabi. Nah, siapa seboleh-boleh abai. Dia kata comel. Baik, bagus. Allahu Akbar. Ni dia panggil pak rumah tangga orang berimeh. Rumah tangga orang cinta ke Nabi. Rumah tangga orang ada iman. Maka selawat. Dia beri penghuk dia. Selawat dengan air mata. Sebab apa sabuk? Isak masuk guk ni. Pak isteri apa nak makan, apa nak makan? Duit tak ada. Pada tok laki hilang pula. Kalau lebih lagi. Maka selawat ke Nabi. Leh hati tu. Tawasan dengan Nabi. Dengan berkat selawat ni tolonglah Tuhan. Dia panggil pahala, akaklah susah payah daripada kami ni. Selawat ke Nabi. Selawat. Maka tak ada bukti-bukti. Siapakah habis orang tidurnya orang gitu. Allahu Akbar. Lepas tidur, tok lelaki yang mimpi jumpa Nabi SAW. Allahu Akbar. Nabi orang dalam mimpi, Nabi kata, wahai saudara, Isa mau bangun pergi cari ni orang panggil puan yang meretah kawasan ni. Amir. Pergi jumpa raja. Lepas tu royak ke dia, kata Nabi Rasulullah suruh aku mari cari mung, suruh mung ambil duit bagi aku daripada duit tengah, duit Baitul Mal. Duit tengah untuk Islam semua. Suruh Nabi suruh mung beri aku duit 500 dinar supaya aku boleh bayar hutang aku. Itu ya Rasulullah dalam mimpi. Pas siapa nak percaya saya? Maka boleh hadir raja kata saya bohong, maka rodai saya pula. Maka Nabi kata ada tanah Jika dia tanya kata mana tanah benar kamu? Kata memimpi jumpa Nabi sungguh dan Nabi suruh aku beri semua duit kamu. Mana tanah Maka Nabi kata, mau ayat ke dia. Tanah airnya, mung wahai raja, mung salawat semua ke Nabi setiap malam 1000 kali belum tidur. Belum tidur, setiap malam 1000 kali mung salawat ke Nabi. Dan malam akhir tu, malam kemarin dulu, kamu orang panggil pun duk duk syok. Cukup tak cukup? Cukup tak cukup? Sebab silap pergi bila apa? Cukup tak 1000? Cukup lagi 1000 malam kemarin. Maka dia pun bangun pagi esok ni ada harapan lah. Jadi dia panggil daripada mata dia panggil menangis, pusing, dia panggil nampak ada gembira, nampak ada harapan. Maka dia jumpa dia panggil puak. Dia kata, Tuan Raja, wahai Amir, semalam saya mimpi jumpa Rasulullah. Saya ni seorang rakyat kamu yang lekat hutang, yang saya kena bayar 500 dinar, dia tak bayar saya kena masuk guk esok ni hari ni. Hari ni setagi saya kena pergi serah diri. Maka semalam saya mimpi jumpa Nabi semari jemput engkau
suruh akak ambil duit Baitul Mal, beri ke saya 500 dinar supaya saya boleh bayar hutang. Dia kata, hei saudara, mudah dah mudah. Nah, mana tak nak benar kamu? Kata benar, mu mimpi jumpa Nabi. Dan Nabi suruh mari ambil duit sungguh. Dia tak nak nya, mung wahai engkau, wahai raja kami, wahai amir. Nah, mung ni salawat ke Nabi setiap malam 1000 kali. Tapi kemarin mung duk syok. Siapa tak hafal, siapa tak hafal. Maka Nabi suruh siapa kata, dah cukup. Bawa ayat lagu tu teriak Amir. Amir teriak. Dia kata, ya benar. Benar tak ada siapa tahu. Malah kemarin sungguh saya dah syak. Dan saya selawat 1000 kali sungguh setiap malam. Kalau gitu, ambil ni 500 dinar. Untuk bayar hutang. Paning 500 dinar pula suku. Hadiah kat mung sebab mung ayat berita baik kepadaku. Allahu Akbar. Saudara semua. Daripada orang lekat hutang tak gapo dah, tak gapo nak makan. Boleh duit buat bayar hutang, lepas tu boleh pula 500 dinar. Maka dia ambil duit nak pergi bayar aku untuk qadi tu. Nah, supaya untuk qadi ikut tu ya, supaya tak asyik tak masuk kau. Bawa pergi siapa pak? Tok qadi duk tunggu cokong sampai pintu. Duk tunggu dia. Bawa siapa pak? Tok qadi masuk pula dekat dia. Kata saudara, dengan sebabmu aku mimpi jumpa Nabi semalam. Dengan sebabmu aku mimpi jumpa Nabi semalam. Maka hei saudara, ambil ni 500 dinar. Ambil, aku hadiah kamu. Sebabmu aku mimpi jumpa Nabi. Allahu Akbar. Jadi 1.500 dinar. Ya. Bawa ustaz, tuai hotel tu, token tu. Yak beredung hingga mari. Saudara duk mana saudara tu? Mung Allahu Akbar, alhamdulillah. Sebab mula aku mimpi jumpa Nabi semalam. Sebab mula aku mimpi jumpa Nabi semalam. Maka Nabi kata, wahai token, mung ada dua pilih. Mu panggil apa? Mu ambil hutang mu yang dia lekat hutang mu 500 dinar atau mu maaf dia. Dan mu maaf dia, aku syafaat mu di akhirat kelak. Allahu Akbar. Maka terima kasih sebab aku mimpi jumpa Nabi. Maka aku halal kamu 500 dinar. Panih ambil pula 500 dinar, so lagi ambil 500 dinar. Supaya apa? Terima kasih sebab aku mimpi jumpa Nabi. Allahu Akbar. Daripada orang lekat hotel 500 dinar kena masuk gau, tidak ada apa nak makan, teriak menangis lek malam dengan berkat salawat ke Nabi, tak kena masuk gau, tak kena bayar hotel dan dapat pula 2000 dinar. Allahu Akbar. Saudara semua, salawat ke Nabi anak kecil bagi rezeki. Salawat ke Nabi anak kecil besar bagi rezeki. Itu kita berlaku lama dah. Ning saya nak royak ni yang saya dengar daripada guru saya, nah, ada panggil Syekh Muhammad Adnan Al-Afyuni, ulama Suriah yang terkenal yang mati baru ni. Dia kata ada seorang nama Abu Adib. Nama Abu Adib. Abu Adib ni pada satu tahun tu dia pergi buat haji. Dia ada isteri 4 orang, isteri dia. Pergi buat haji sudah di Mekah, sudah buat haji semua, klik mari ziarah Nabi di Madinah. Belum nak talak klik kepada Syria, Syam. Nah, tiba-tiba duit dia dicuri oleh orang. Duit. Nah, 80,000 apa. Dicuri. Habis dicing. Tak ada suku mahbub. Dia dan isteri dia 4 orang. Nak klik tak boleh. Duit tak ada. Habis dicing nak curi demo di Madinah. Gelap. Katuk habis. Tak tahu buat lagu mana. Hidup dengan tak boleh makan, dengan berak, nak klik tak boleh. Buat lagu mana? Nangis. Maka dia masuk pergi dalam Raudah. Nah, ada ke di Masjid Madinah tu ada kawasan nama Raudah yang Nabi kata ini satu tempat daripada syurga. Maka masuk semaya dalam Raudah, doa dengan Tuhan, dan lepas tu selawat ke Nabi. Selawat tak ada putih-putih selawat dengan niat, dengan berkat selawat ni Tuhan tolong dia, Tuhan ada panggil apa,
akak susah payah Tuhan buka jalan ke dia yang buat dia boleh klik ke dia. Nah, selawat dia panggil menyerah geseleng. Seleng jumpa Nabi marilah mimpi. Nabi kata, wahai Abu Adib, selagi lepas mayat selagi mutubik kepada pitu belah lek kanan tu, pitu akar tu mutubik itu. Di situ ada seorang lelaki nama Uthman. Mu tanya ya, mana Uthman? Maka lepas dah mu jumpa dia dah, mu ajak ke dia. Kata, wahai Uthman, Nabi Rasulullah kirim salam kepada kamu. Lepas tu mu cerita hamu, lepas tu wia tolongmu. Kejut ledah. Maka ia semaya. Orang komak apa? Semaya. Lepas dah semaya, ia ingat pitu Nabi saat ni. Dek kanan belah tu pitu orang panggil akar tu tubik kipas, ada orang ramai situ. Ia tanya, tuai dia hidup lagi lah ni. Ibu adik orang Syria. Tak ada lagi boleh hadir bulan ni. Wallahu alam. Tapi di pasal ada lagi. Sebab benda berlaku baru-baru ni. Dia tubik kipas. Dia kata, siapa yang nama Uthman? Ada ke tak ramai-ramai nama Uthman? Dan mereka kata, ada nu tak tuan, nu Uthman. Dia pun pergi jumpa. Dia kata, Uthman, saya ni nama Abu Adi, orang Syria, dan bersama saya 4 orang isteri. Saya sudah selesai daripada buat haji, duduk di Madinah, tapi sekarang ni duit saya hilang habis. Tak ada apa nak makan, nak klik tak boleh. Maka saat ni saya mimpi jumpa Rasulullah. Saya telakar sikitnya. Tadi, ya masa mimpi tadi Nabi raya. Nabi kata, hey Abu Adib, jika dia tanya mung, apa alamat kata mimpi jumpa Nabi sungguh, raya ke dia. Kata, hey Aba Uthman, hey Uthman, mung ni salawat ke Nabi setiap malam 1000 kali. Itu tanda alamat kata benar mimpi jumpa aku. Maka wahai Uthman, saya Abu Adib, dah pandu saya hilang, saya nak klik suriah tak boleh. Maka saya mimpi jumpa Nabi, maka Nabi semari cari kamu dan Nabi kirim salam kepada kamu dan suruh kamu tolong aku. Dia kata, kakak, jika kita masuk ke cakap bilik, cakap bilik. Masuk bilik tepi hala tu, masuk ke cakap bilik. Cuba tahu ajak, apa berlaku? Uthman tu kata, bayak, apa berlaku? Dia kata, saya nama Abu Adib. Mari daripada Suria bawa haji bersama saya ada 4 orang isteri. Lepas tu saya nak klik mari sampai di Madinah, duit saya hilang, ada orang curi. Maka saya mimpi jumpa Nabi. Nabi kirim salam kepada kamu dan Nabi suruhmu tolong aku. Dia kata, wahai Abu Adib, apa dalil? Apa tak nak kata benar mau mimpi jumpa Rasulullah? Dan Nabi suruh tolongmu sungguh, apa dalil? Ya tahu wahai Uthman, dalilnya Nabi kata kamu selawat ke dia sehari semalam 1000 kali. Dia kata ya tak apa. Kalau gitu, mai kita pergi kejap rumah. Uthman ajak pergi rumah dia. Naik atas kereta, dia bawa bakal buat kereta. Uthman paling pula, hey Abu Adib, gapo cerita hal ni buat semula? Ya tahu Uthman, saya mimpi jumpa Rasulullah. Saya ni dia panggil perut saya hilang, bersama saya 4 orang isteri. Saya nak alih suria. Maka saya mimpi jumpa Nabi. Nabi semari hari kamu, dan Nabi kirim salam kepada kamu dan Nabi suruh tolongku. Adapun tak nak kata benar aku mimpinya, mung selawat ke dia 1000 kali sehari. Saya tak apa, insya-Allah. Nanti kita ke cek rumah. Pergi siapa rumah Uthman? Masuk dalam rumah, duduk tak istirahat kek pak. Uthman tanya pula, banyak cerita mari. Dia kata, Uthman, pada aku doa kamu enggak panggil po 4-5 kali dah koyak kamu. Hak tula ya. Maka jika kalau nak tolong pun tolong. Tak si tolong sudah. Allahu Akbar. Maka kata Uthman, ya wahai Abu Adib, hak sebenar pun
demi Allah, aku percaya mu kali pertama dah. Aku percaya dah kata mu mimpi jumpa Nabi sungguh. Sebab tak ada siapa tahu Rusia ni yang aku salawatkan Nabi ni. Nah, ya tahunya. Tak ada orang lain tahu. Maka aku percaya kali pertama dah. Mu aku percaya dah. Tapi sebab aku tanya mu, lepas tanya, sebab aku suka nak merayak kepada aku kata nah, "Hei Osman, Nabi kisah lihat kamu." Allah. Nabi kisah lihat kepada kamu. Orang dia cinta ke Nabi ni, dia berasa kata benda tu lebih mahal daripada apa-apa. Dia kata, "Hei Abu Adib, ni duit aku. Ambillah mu namanya ambil. Ambillah kau tambah, kau lebih lagi ambillah." Sebab apa? Sebab berita yang muai kat aku ni, nah, lebih baik daripada dunia suti lagi. Nabi kisah lihat kepada Muhyi Usman. Nabi kisah lihat kepada Muhyi Usman. Maka maaflah saya tanya banyak kali. Sebab saya suka nak dengar kalimah tu. Nak dengar, "Hei Usman, Nabi kisah lihat kepada kamu. Akan ambil duit ni, mau nak ambil. Allahu Akbar. Saudara semua, salawat ke Nabi anak kecil bagi rezeki. Dan kelebihan lain banyak lagi yang kita rakyat saat ini. Nah, baik. Dan yang paling istimewa laginya, saudara semua, cuba kita mari dengan hadis ni. Apa Nabi kata? Allahu Akbar. Nabi kata, "Man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi asyra." Siapa yang salawat kepadaku sekali, Nabi kata, Tuhan salawat ke dia 10 kali. Ai Tuhan bagi rahmat, Tuhan bagi hidayah, rahmat hidayah, 10 kali. Selawat sekali, Tuhan tunjuk, dan wi nur, wi cahaya, wi hidayah, wi rahmat 10 kali. Lepas tu Nabi kata, "Wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi mi'atan." Dan siapa yang salawat kepadaku 10 kali, Tuhan bagi rahmat, Tuhan bagi nur ke dia 100. 10, dia kata 10, Tuhan bagi 100. Lepas tu, "Wa man shalla alayya mi'atan kataballahu baina 'ainaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar." Allah. Dan siapa salawat kepadaku 100 kali sehari, nah, maka Tuhan tulis di antara dahi dia ni 2 keselamatan. Yang pertama, selamat daripada nifaq. Yang kedua, selamat daripada api neraka. Allahu Akbar. Saudara semua, salawat ke Nabi tak jumpa dengan api neraka. Salawat ke Nabi selamat daripada serabut. Selawat kepada Nabi selamat daripada haru-haru akhir zaman. Selawat kepada Nabi selamat daripada fitnah kubur. Selawat kepada Nabi aman di akhirat kelak. Tak jumpa dengan serabut. Selawat kepada Nabi masuk syurga. Lepas tu bukan syurga biasa. Bukan syurga biasa. Saudara semua, bukan syurga biasa. Sebab apa? Sebab Nabi kata, "Aktsiru minas salati alai." Wahai umatku, membanyakkanlah kamu salawat kepadaku. Membanyakkanlah. Nah, fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Kerana solat orang panggil apa? Salawat umat aku tu Tuhan mensampaikan kepadaku, Tuhan menghendaki tunjuk kepadaku setiap hari Jumaat. Faman kana aktsarahum alayya salatan, maka siapa daripada umatku yang membanyak salawat kepadaku, nah jawabnya kana aqrabahum minni manzilatan, maka nescaya dialah yang paling boleh duduk dekat sekali aku lah syurga esok. Allahu Akbar. Kalau gitu, orang yang akan dapat peringkat yang tinggi di akhirat kelak boleh duduk sekali dengan Nabi, maka Nabi kita ni tempat yang tinggi sekali di syurga esok. Tak ada lah tempat yang sama dengan Nabi kita, tak ada. Nabi kita lah pucuk sekali. Tapi di sana ada beberapa orang ramai daripada umat dia yang boleh duduk sekali dengan Nabi.
Salah satu daripada mereka itu ialah orang yang membanyakkan salawat kepada Nabi. Nabi kata apa? Man kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Orang yang paling banyak salawat kepadaku, orang itulah yang lebih rapat denganku di akhirat kelak. Jadi jiran aku. Nah, datang pada hadis yang lain Nabi kata apa? Inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang lebih rapat denganku akan jadi jiran aku, akan jadi kawan aku hari kiamat esok dalam syurga al-firdaus ialah orang yang paling banyak salawat kepadaku. Allahu akbar. Saudara semua, salawat kepada Nabi anak kunci syurga. Dan bukan anak kunci syurga biasa dak, anak kunci syurga al-firdaus. Setinggi-tinggi peringkat dalam syurga nanti. Boleh sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lebih daripada itu lagi saudara semua, Nabi kata mana? Nabi kata man shalla alayya fi yaumin alf marrah. Dengar baik-baik hadis ni. Dengar baik-baik hadis ni. Dengar baik-baik hadis ni saudara semua. Allahu akbar. Nah, Nabi kata apa? Siapa salawat kepadaku sehari semalam alf marrah, 1000 kali. Perempuan ke, lelaki ke, orang pakai ke, orang kaya ke, orang huduh, orang jangok, orang mulia, orang tak mulia, pemimpin, rakyat, tak kira. Asal umat Nabi yang beriman salawat kepada dia 1000 kali sehari semalam. Orang yang buat lagu ni gapo? Nabi kata lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Ia tak akan mati sebelum Tuhan henang tempat duduk dia dalam syurga. Selama dia tak nampak tempat duduk dia dalam syurga, dia tak mati. Apa makna tu? Makna kata dia ni dah hidup lagi tapi jadi ahli syurga dah. Cuma tak mati lagi ya. Siapa orang ni? Orang salawat ke Nabi 1000 kali. Maka orang salawat ke Nabi 1000 kali sehari semalam ni, 1000 tak berjumpa dengan 1000. Kalau berlaku susah pun kita ya terbuka, terlucu, lepas, selamat. Nah, dan tak jumpa 1000 dunia, 1000 akhirat tak ada. Nah, rezeki murah, tenang jiwa, anak jadi baik. La haula wala quwata illa billah. Malaikat berdoa bui, Tuhan wi nur, wi hidayah, Tuhan jaga kawal wi supaya tak sesat, tak gelecah. Tak ada fitnah. Ya. Dan tak mati lagi jadi ahli syurga dah. Lagi pula la syurga esok sekali dengan Nabi. Nak gapo lagi kita? Nak gapo lagi? Sebab tu orang yang duk dengar tiba-tiba tak berasa nak buat ni, tak tahu nak kata lagu manalah. Dan salawat ke Nabi 1000 kali ni saudara semua, adakah panjang masa dia? Tak panjang sekali. Kita pilih lafaz pandai. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, kata lagu tu 1000 kali. Berapa minit ya? Pas cara dia, kita jangan kata straight sebab dia cemuh, dia puas, dia mudah orang panggil berasa tak sukalah mula-mula. Nah, kita buat sengih-sengih. Lepas subuh kita buat bang 200. Nah, pas mai zuhur pula 200. Pas mai asar 200. Nah, maghrib pula 200. Lepas mai asar kat tidur 200. Pas 100 ni 3 minit ya. Tambah 2 minit ya, 100. Pas 200 4 minit. 5 minit pun 5 minit. Tak leh ke 5 minit lepas subuh? Tak leh ke 5 minit lepas subuh? Lepas zuhur 5 minit, lepas asar 5 minit. Lepas orang panggil apa ni? Lepas maghrib pula 5 minit, lepas isya 5 minit. 1000 dah 1000 kali sehari semalam. Nah, kamu butung dah. Nak gapo lagi? Saudara semua, berpihak kecek tentang bab salawat kepada Nabi ni. Nah, saya teringat satu benda yang berlaku di negeri Jordan. Jadi ada seorang ayah. Nah, anak dia ni jangok, perempuan berjuru, baik, orang beriman. Hafal Quran.
Maka dia nak cari menatu kepada anak dia. Maka orang tahu kata dia nak cari menatu ni orang ramah lah orang mari nak jadi menatu dah. Sebab apa? Sebab perempuan berjuru jangan apa Quran. Maka yang kaya mari kata-kata mari. Maka ayah ni belanja dia tak letak mahadap kali. Tapi dia pilih orang beragama. Dia pilih orang takwa kepada Allah. Dia pilih orang berakhlak baik. Dia pilih lelaki yang jika dia serah ke anak dia kepada lelaki ni pun ia tenang, dia orang panggil tidur mata, orang panggil mati mata pejam lah. Tai talak kita kata. Dah tak serabut dah. Orang panggil serah dengan tenang jiwa sebab lelaki ni tak akan buat zalim kepada anak dia. Sehingga ramai-ramai tu ya setuju seorang. Orang beragama, akhlak molek, orang beradab, orang tak besar diri. Maka dia kata, wahai saudara ni, saya nak beri anak saya kepada engkau, belanja orang panggil apa dalam 1000 kok gitu ya. Allah, ya 1000 kok ke? Orang lain kalau siapa banyak boleh kat orang tu, bertewah orang mari nak. Bukan kata 1000 kok dah. Juta-juta dia mau nak lagi anak, tapi dia tak ada anak lagu tu kali. Pas lelaki yang mari syarat yang ambil dia setuju tu, orang pakai ya. Orang pakai. Maka dia kata, saya tak ada nak banyak belanja 1000 kok tak apa dah. Tapi jika kalau boleh buat benda ni, tak apa, saya beri anak saya. Jika kamu tak boleh buat, tak jadi. Saya lain. Dia kata, ya, gapo ya. Belanja 1000 dinar. Ni Allah ni bukan dengan dulu, bukan duit dinar mah dah duit kok lah ni lah, tapi duit Ardun ni ya duit dinar. Nah. Lepas tu salawat kepada Nabi 25 juta kali. Belanja ni duit 1000, salawat ke Nabi 25 juta. Sanggup tak? Banyak ni 25 juta. Nah. 25,000 ล้าน ครั้ง banyak. Ada kau deh? Dia kata ya tak apa. InsyaAllah ya. Baik. Kalau gitu comel. Nah, nikah. Maka lelaki ni kena kerja sangat nak bini je. Tapi selawat juga nak bayar hutang ni. Selawat. Siapakah ayah tu tua, kelepak nak sungguh molek. Apa mujur. Bola lama ke lama dapat lama nak siapa ni 25 juta ni. Gitu. Natuku. Goyakkanlah ke isterimu tu, dia tolong menggatik. Dia selawatkan Nabi gatik dalam rumah tu tolong pakat-pakat dia siapa 25 juta. Baru dengan lagu tu suka untuk lelaki ni, jadi boleh dia panggil bank bau dah ya sikit banyak. Maka lagu tu klik malai pak wahai isteriku, mai kita bayar hutang ayah. Selawat Nabi. Lagu tu lah. Semalam boleh hak ni boleh 2,000, ni boleh 2,000, 4,000 dah. Lagu tu lah. Allahu Akbar. Saudara semua, ayah tak ada nak situ kali. Ayah nak lain. Ning ayah yang cerdik. Ning ayah yang benar-benar kasih kepada anak. Ninglah ayah orang panggil anak kecil buat rumah bahagia. Saudara semua tahu tak? Dengan sebab barakah salawat ke Nabi yang isteri suami ni dok buat tu dah. Allah bahagianya rumah. Masya Allah. Keberkatan mari, rahmat mari, kebaikan mari, rezeki mari. Allahu Akbar. Maka sebahagia rumah tangga lelaki dengan perempuan ni. Berkat salawat. Hak tu ayah nak situ, ayah nak ni. Nak bahagia rumah tangga dengan melalui salawat ke Nabi. Sebab salawat ke Nabi ni barakah, rahmat, khairat, itu rezeki. Saudara semua tahu tak? Dia dapat anak. Anak dia semua ngapa Quran belaka. Anak jadi orang alim. Orang yang cinta ke Nabi. Saudara semua. Ini yang kita nak di hari ini.
Kita hari ni bertewah mahal harga. Lepas tu kak nikah jangan kira wak nga repan raja ngel lah habis repan puluh-puluh ribu. Kena orang sampai 100 ribu. Belanja nak banyak, belanja 300 ribu, 400 ribu. Ni kena sebulan. Nah, anak ni bekak habis mata. Nak apa, kena tenang. Nah, ni kena 4 bulan cerah. Maka rumah tangga, nah, sepuk api neraka dah. Nah, balas semua. Nah, tak biasa tenang. Nah, menghina aku. Tak ada hormat aku. Mana bahagia? Nah, anak kita ni bukan seperti kereta, bukan seperti sikar nak jual lagu tu harga mahal. Bukan. Pas Nabi kata pula, Nabi kata seberkat-berkat nikah kahwin ialah nikah kahwin yang belanja paling murah. Tu berkat sekali. Sebab tu lebih sibuk ya, tapi selawat. Selawat tu ya wak ya Quran ya. Supaya apa? Nawi anak ya selawat dengan suami dia tu. Supaya hirat keberkatan, hirat kebahagiaan, dapat anak yang soleh, berlaku kebaikan dalam rumah tangga. Hak tu hak Nabi nak, hak ayah yang nak. Nah tu. Allahu akbar. Nah, kalau gitu saudara semua, tak kala kelebihan hebat sarang ni selawat ke Nabi, maka kita rasanya kita kena buat dah. Dan kita kena ada dalam hidup kita. Walau jika kita tak biasa buat, mula sikit dulu. 100 kali dulu. Usaha boleh buat. Dah puasa ni. Nah, malam ni. Nah, betul yang Zulqa'dah agak butonglah kita. Nah, tu dia. Pagi pun usaha boleh buat. Lepas tu dia boleh buat dah, kau tambah. Kau tambah, so usaha tambah. Nah, tu dia. Lepas tu jika nak buat banyak-banyak kena beli hak ni. Nah, banyak-banyak kena beli hak ni barulah tak cacuk. Kalau was sebeh ni ada yang cacuk. Dia kita kata pam betul ah, oh pian apa sudahlah, lupalah. Puas tu dah tak ingatlah. Tu dia. Kalau was sebeh. Tapi yang ni dia nak akal. Kita cahsa yang nak akal. Maka akal dia tak berubah dah. Nah, tu dia. Dan serta sangat ya 1000 tu buat tanyalah orang habis sawat dah serta sangat ya. Nah, tu dia. Baik, kalau gitu kita kena selawat kepada Nabi supaya jadi benda yang garanti kata kita tak akan sesak pada hujung dunia ni. Selawatlah kepada Nabi supaya kita lobo-lobo kepada doa para malaikat. Selawatlah kepada Nabi supaya Tuhan wi nur wi rahmat kepada kita. Selawat kepada Nabi supaya Tuhan buka pintu rezeki kita. Selawat kepada Nabi sebab Tuhan tu cuah rahmat kepada kita. Selawat kepada Nabi sebab waktu kita ni dapat peringkat yang tinggi, jadi ahli syurga, tak mati lagi. Nah, dan dapat peringkat sekali dengan Nabi di akhirat kelak, dan di sana ada lagi kebaikan yang tak habis nak bila. Siapakah para ulama bila kelebihan selawat ke Nabi ni siapa 100 kelebihan saudara semua. Alhamdulillah. Nah, tu. Maka itulah dia panggil muzakarah kita pada petang ni. Nah, maka masa yang tinggal lagi sikit sebanyak. Nah, maka kita mari jawab soalan jika ada, insya-Allah. Dia tanya kata kita ni maya sunat dia panggil witir. Nah, sekali dengan tarawih lah berkali tu nak biasa tu. Semaya, semaya Isya, lepas tu semaya tarawih, lepas tu kita semaya sunat witir 3 rakaat. Lepas tu dia tanya kata, "Bo kita bangun malam tu berapa kali?" Ataupun tak bangun lagi pun tak tidur lagi. Tak ada tidur lagi, berasa nak semaya sunat. Ataupun tertidur lepas tu bangun belum makan sahur tu berasa nak semaya sunat pula, boleh ke tak? Nah, jawabnya boleh, tidak ada masalah. Tapi syarat saya semaya hak kita nak semaya pula lepas daripada witir tu, semaya kena bukan semaya witir, semaya lain. Nah, semaya sunat biasa ikutlah. Nah, tu dia, semaya tahajud. Boleh. Jangan semaya witir. Sebab apa? Witir kita semaya dah. Sebab Nabi kata satu malam tidak boleh buat 2 witir. Nah, waksa cukup. Dia wak dah, tak nak wak dah. Dia tak wak lagi, buat. Tapi kalau wak dah pun, nak semaya lain boleh tak? Boleh. Tapi bukan semaya witir. Semaya sunat biasa, boleh. Tidak ada masalah. Nah, faham bersama dah. Nah, jawab dah. Boleh. Oh, hujan lebat dah kawan saya, tabah dah. Alhamdulillah. Nah.
Kita semaya tarawih di rumah dengan standard learning lah. Nah, sebab dia panggil apa? Tak ada izin semaya di ramai-ramai di masjid. Nah, sebab dia panggil jaga keselamatan masalah Covid ni. Maka wakwi orang tu kena semaya di rumah. Nah, maka dia semaya di rumah ni kena orang buat jemaah. Jika ada orang pandai boleh detik email tu. Anak ngaji tahfiz ke boleh buat. Ataupun tupai pergi semaya masjid buat jemaah boleh. Ataupun nak semaya sore boleh, tidak ada masalah. Lepas tu dia tanya kata, jika kita semaya sore ni, semaya sore ni nak baca, nak semaya bahasa mudah-mudah. Nak baca surah ke apa maka ia tidak ada masalah ikut surah gapo-gapo walaupun uleh tu pun tak apa. Surah ni pada asal tak mesti. Baca Fatihah saja pun tak apa dah. Tak saya baca surah, tidak ada masalah. Sah semaya tarawih boleh betul dan boleh pahala. Tapi jika kita baca surah, kau lebih baik, kau lebih comel sebab dibaca surah tu boleh pahala pula. Itulah tambah kelebihan. Tak saya baca pun tak apa sebab baca surah ni sunat saja. Baik, tapi hawa kita pandai baca Quran ni, kita nak bacalah surah ni. Tu. Maka kita yang tak ingat Quran ni, kita yang tak ingat Quran, lepas tu kita tak ingat surah panjang-panjang, maka kita baca surah pandai-pandai. Maka jika tu orang tua dulu, ada buat tu, rakaat pertama, dia baca Alhaakumut Takatsur. Tu dia. Pada semaya kali pertama. Semaya kali pertama, rakaat pertama baca Alhaakumut Takatsur, rakaat yang kedua baca Qul Huwallah. Jadi rakaat yang kedua baca Qul Huwallah semua. Sampai habis tarawih. 20 rakaat. Rakaat yang kedua, semaya kali pertama, rakaat yang kedua baca Qul Huwallah. Semaya kali yang kedua, rakaat yang kedua baca Qul Huwallah. Semaya kali yang ketiga, rakaat yang kedua baca Qul Huwallah. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10, semua. Rakaat yang kedua lepas daripada Fatihah baca Qul Huwallah. Lepas tu surah rakaat pertama dia panggil apa? Semaya kali pertama, rakaat pertama baca Alhaakumut Takatsur. Semaya kali yang kedua, rakaat pertama baca Wal Asri. Ya kau turun sampai di Qul Huwallah bawah. Sudi tabat yada Abi Lahabin. Semaya kali yang kedua, rakaat pertama baca Wal Asri. Semaya kali yang ketiga, rakaat pertama wailul likulli humazatil lumazah. Semaya kali yang keempat, rakaat pertama dia panggil apa ni? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Semaya kali yang kelima, rakaat pertama li ila fi Quraisy. Ni orang tua buat dulu. Lepas tu semaya kali yang keenam, rakaat pertama ara'aita allazi yukadzibu biddin. Lepas tu semaya kali yang ketujuh. Yang ketujuh, rakaat pertama dia panggil apa? Inna a'tainakal kautsar. Semaya kali yang ke-8, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Semaya kali yang ke-9, rakaat pertama idza jaa nasrullah. Lepas tu semaya kali yang ke-10, rakaat pertama tabat yada Abi Lahabin. Tu. Dia panggil tertib dah. Ambil dia alha turun mari. Tapi rakaat yang kedua, setiap kali rakaat yang kedua baca Qul Huwallah. Itu jika kita ingat. Tapi jika kita tak ingat, kita ingat kuliah Qul Huwallah. Tak ada apa, boleh tu. Semaya kali pertama kuliah Qul Huwallah. Sudah. Semaya kali yang kedua kuliah Qul Huwallah. Baca Fatihah, kuliah rakaat pertama. Rakaat yang kedua Fatihah Qul Huwallah. Sudah semaya. Bangun yang kedua pula. Rakaat pertama Fatihah kuliah. Rakaat yang kedua Fatihah Qul Huwallah. Boleh tu pun tidak ada masalah. Ikut boleh belaka. Itu dia panggil apa? Jawab di atas soalan yang tanya. Setelah semaya sore ni, nak baca dia panggil surah yang mudah-mudah. Lepas tu dia panggil mana baca lagu mana. Apa saya ayat tu lah. Dan jika boleh buat tu. Kalau tak boleh buat sekadar boleh. Dan tak ingat langsung surah, baca Fatihah saja boleh. Itu dia. Baik. Soalan lagi? Tak ada. Habis. Ada. 2 soalan itu saja pada hari ini. Itu dia. Alhamdulillah. Kalau gitu, saudara semua, inilah dia panggil muzakarah kita pada petang ni dan petang jemaah yang mulia. Lepas tu malam ni malam jemaah pula dah. Lepas tu malam 25 pula dah.
Ni okad. Okad besar nak jadi malam Lailatul Qadar. Malam Jumaat, lepas tu malam witir pula malam 25. Nah, tu dia. Harap-harap lagu tu lah. Kalau gitu, malam ni kita bersungguhlah sikit ibadat kita tu. Nah, orang panggil pisah, orang panggil berzikir banyak. Pisah semaya tarawih cukup 20. Pisah ada sikit orang panggil baca Quran. Nah, selawat kepada Nabi. Nah, sedekah. Nah, keluar zakat orang yang orang panggil orang yang wajib kena keluar zakat. Dan orang panggil buat baik supaya jikalau malam ni untuk qadar gak kita dapat kelebihan yang Nabi kata lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Nah, saudara semua. Maka sebagaimana saya ayat Papa hari dah, nah, tu dia orang nak on tu, nah, orang on setiap hari alhamdulillah terima kasih banyak-banyak. Lepas tu on lek malam, pasal on setiap hari lala ni. Lepas ni tak apalah nak on tengah hari pun. Nah, supaya apa? Supaya kita dapat kelebihan ni yang jadi punca besar yang wak Tuhan itu redha kepada kita, wak Nabi cinta kepada kita, wak kita selamat daripada api neraka, wak kita jadi ahli syurga insya-Allah. Nah, maka selamat berbuka puasa pada petang yang ke-24 daripada Ramadan, dan Tuhan terima puasa kita belaka insya-Allah. Tuhan ampun dosa kita insya-Allah. Tuhan merahmati kita semua insya-Allah. Tuhan beri keberkatan dalam umur kita, dalam amalan kita, dalam harta kita, anak-anak kita, dalam rumah tangga kita, ke masyarakat kita insya-Allah. Nah, dan Tuhan menjadikan kita daripada golongan hamba Dia yang panjang umur lagi pula elok amalannya. Nah, dan insya-Allah Tuhan menjadikan kita daripada golongan hamba Dia yang Dia bebas daripada api neraka dalam bulan Ramadan insya-Allah. Nah, dan Tuhan menjadikan kita anak kecil bagi benda-benda yang baik, dan anak kecil supaya tutup dah benda-benda yang jahat. Nah, dan Tuhan panggil jadi kita orang yang paling banyak selawat kepada Nabi, paling banyak zikir kepada Allah. Nah, dan Tuhan menjadikan tempat kita dalam syurga yang sangat-sangat tinggi bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.